Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam kelas Al-Quran tingkatan 2 bidang Ulumul Quran. Tajuk pada hari ini kita bincangkan tentang apakah perbezaan pengumpulan Al-Quran pada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah SAW. Apakah beza dengan khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan yang ketiga perbezaan dengan zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi perbincangan kita pada kali ini ialah apakah perbezaan pengumpulan Al-Quran pada ketiga-tiga zaman tersebut. Baik, kita lihat jadual yang terdapat dalam paparan ini. Terdapat perbezaan yang sangat ketara penulisan Al-Quran pada ketiga-tiga zaman, iaitu pada zaman penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Pertama, Al-Quran ketika itu ditulis atas arahan Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran masih tidak tersusun dalam satu susunan mushaf. Ada pada ketika itu pada batu-batu, pada tulang-tulang belulang, pada kulit binatang, dan ada juga pada pelepah-pelepah tamar. Dan sedia maklum kita, Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang ummi, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Maka arahan tulisan daripada Nabi SAW merujuk kepada arahan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tujuan dituliskan ayat-ayat Al-Quran itu untuk memudahkan para sahabat membaca dan menghafaznya. Inilah tiga perkara yang berlaku pada penulisan Al-Quran pada zaman Rasul. Yang kedua, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beza dengan zaman yang lain. Yang pertama, ditulis atas cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan kepada khalifah untuk menulis kerana gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah, yang ramai gugur syahid. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran telah disusun dalam sebuah mushaf saja, iaitu disebut sebagai suhuf ketika itu. Dan yang ketiga, tujuan dituliskan ayat-ayat Al-Quran untuk mengelakkan daripada hilang kerana kematian para hufaz dalam peperangan, khasnya pada peperangan Al-Yamamah. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman pula, pada khalifah yang ketiga, ditulis atas cadangan Huzaifah bin Al-Yaman. Manakala yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tersusun dalam beberapa buah mushaf, iaitu ada 6 buah mushaf yang dihasilkan pada era ini. Yang ketiga, tujuan dituliskan ayat-ayat Al-Quran untuk mengatasi huru-hara yang berlaku akibat perbezaan bentuk bacaan qiraah yang pelbagai. Jadi oleh kerana dalam peperangan Azerbaijan dan Armenia tersebut menyebabkan para sahabat antara tentera Syam dengan tentera Iraq berlaku pertelingkahan kerana perbezaan bacaan. Mereka kata bacaan kami lebih baik daripada kalian, itu menyebabkan perselisihan pendapat dan sebagainya, menyebabkan akhirnya ditulis Al-Quran pada era yang ketiga ini. Al-Quran yang telah dibukukan sebanyak 6 buah mushaf itu hanya dihantar ke wilayah-wilayah Islam ketika itu bersama dengan seorang guru untuk talaqi dan musyafahah, iaitu Quran yang pertama, iaitu Makkah Al-Mukarramah, dengan gurunya Abdullah bin Sa'ib ke Syam, dihantar dengan seorang gurunya Al-Mughirah bin Shihab,
ke Basrah, dihantar dengan gurunya Amir bin Qais. Ke Kufah, dihantar Abdullah bin Habib bin Rabi'ah Al-Sulami. Dan ke Madinah dengan gurunya Zaid bin Thabit Al-Ansari. Manakala nuskhah yang ke-6 ialah digelar sebagai Mushaf Al-Imam, Mushaf asal disimpan oleh Khalifah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan apakah hikmah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu? Ia ada 5 hikmah kenapa dicetak ataupun telah dihasilkan pengumpulan Al-Quran. Sampai ke hari ini nama Mushaf Osmani diterima pakai kerana itulah pelopor hasil daripada pemerintahan beliau. Hikmah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman, pertama, dapat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan, pergaduhan, bentuk bacaan yang berbeza dan sebagainya. Kedua, menyelesaikan perselisihan kaum muslimin mengenai pengumpulan Al-Quran, dapat selesaikan perselisihan kaum muslimin tentang pengumpulan Al-Quran. Quran yang sebelum itu telah dihapuskan, mengelakkan daripada ada yang nanti pada zaman akan datang ada yang mendakwa bahawa ini Quran yang tidak ditulis pada zaman Sayyidina Osman. Sebab itu Sayyidina Osman telah mengarahkan supaya mushaf atau suhuf yang berada pada Hafsah binti Umar dibakar ataupun dihapuskan untuk mengelakkan daripada berlaku perbalahan pada masa hadapan. Bukan sahaja suhuf Abu Bakar saja, tetapi suhuf yang dihasilkan oleh Ibn Zubair dan para sahabat yang lain juga telah dihapuskan, telah dimusnahkan. Kemudian yang ketiga, dapat menyatukan bentuk mushaf yang diseragamkan melalui ejaan dan tulisan bagi sama menyeragamkan. Yang keempat, dapat menyatukan wajah-wajah qiraat dalam satu mushaf. Satu Quran boleh baca semua. Semua wajah bacaan boleh digabung, dijalinkan. Yang kelima, dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib surah seperti yang ada pada hari ini. Jadi seragam satu, tidak ada berlaku perbezaan yang sangat ketara Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.